Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia di atas agama dan sunnahnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menyambung siri kuliah duha kita di surau An-Najah ini, menyambung bicara tentang mawaqif imaniyah, iaitulah prinsip-prinsip keimanan lil mar'atil muslimah, bagi wanita muslimah. Tapi prinsip keimanan ni bukan sekadar untuk muslimah saja, cuma tajuk ni saja kerana buku ni dikhususkan untuk muslimah, tapi dia juga adalah prinsip yang boleh kita amalkan untuk kehidupan kita bagi seluruh muslimin dan juga muslimat. Terutamanya pada bab yang kita nak baca pada hari ini. Hari ini mauqif atau prinsip keimanan yang kita nak baca iaitulah hifzul lisan, menjaga lidah. Menjaga lidah. Menjaga lidah ni termasuk dari amalan Islam yang paling afdal. Menjaga lisan termasuk amalan Islam yang paling afdal. Siapa bagi tahu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul islami afdal? Islam apa yang paling afdal? Islam apa yang paling afdal? Ataupun bagaimanakah seorang muslim, ataupun muslim mana yang paling baik? Qal sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ialah orang yang mana Islam yang lain, muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya, dari lidah dan tangannya. Mana orang Islam yang baik adalah yang menjaga lidah dia dan tangan dia daripada menyakiti orang Islam yang lain. Jadi dalam hadis ni Nabi kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, Islam yang paling afdal atau muslim yang paling baik ialah muslim yang menjaga lisan dan tangan dari menyakiti muslim yang lain. Kemudian menjaga lisan, menjaga lidah juga menjadi sebab utama tingginya darjat, dan begitu juga sebaliknya. Dengan sebab lisan, lidah, seorang boleh tinggi darjat, dan dengan sebab lidah, seorang itu boleh dihumban ke dalam neraka yang begitu dalam. Itu pun berdasarkan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimati, berkata-kata dengan satu perkataan, min ridwanillah, dari keredaan Allah, satu kalimah yang diredai Allah, la yulqi laha bala, yang dia sendiri tak endahkan perkataan tersebut, dia tak ambil peduli pun perkataan tersebut, dia ucap satu ucapan yang diredai Allah, yang dia sendiri tak sangka pun perkataan itu sangat besar fadilat dia. La yulqi laha bala, yang dia tak endahkan perkataan itu, maknanya dia anggap perkataan itu tak ada nilai. Boleh jadi begitu. Yarfa'uhu Allahu biha darajat, dengan sebab perkataan itu Allah angkat beberapa darjat. Dan sebaliknya, ada seorang hamba mengucapkan satu kalimah dari kemurkaan Allah, yang dia tak peduli pun perkataan itu, yang dia tak ambil kisah perkataan tersebut, yahwi biha fi jahannam, dengan sebab perkataan satu itu dia terhumban ke dalam neraka. Jadi lisan, hadis dah habis, terhumban ke dalam neraka, habis hadis tu. Jadi lisan dengan sebab satu kalimah boleh diangkat darjat setingginya, dengan sebab perkataan juga boleh dihumban ke dalam neraka, hanya dengan satu kalimah. Jadi besar. Sebab tu Islam meletakkan penjagaan lidah ni sebahagian daripada keutamaan agama. Bukan mudah-mudah kita nak ucap, bukan mudah-mudah kita nak lepaskan daripada lidah kita. Sebab dia keluar je daripada lidah, akan adalah catatannya. Duduk dalam hati okey lagi, aku nak kata ni tapi tak kata, tak kira lagi. Baru duduk fikir-fikir nak kata, tak kira lagi. Terdetik dalam hati. Okey, terdetik dalam hati, tak kira lagi. Keluar je pada perkataan, maka sudah mula dihitung perkataan kita tu, ucapan kita tu. Jadi sebab tu Islam sangat menjaga perkataan ataupun lisan, lidah. Dua poin keutamaan lidah kita ambil. Yang pertama tadi apa? Amalan Islam yang paling afdal. Yang kedua, sebab ketinggian darjat dan sebaliknya. Yang ketiga, Nabi SAW memberi jaminan syurga bagi orang yang menjaganya. Lisan lembut, okay, kecil, tapi nak jaga dia, bukan main susah. Sehingga Nabi SAW bagi jaminan syurga bagi siapa yang boleh menjaga lidah. Mudah ke tak mudah jaga lisan? Tak mudah. Tai lemah semangat, sakit, demam, lapar, memang tak nak cakap. Tapi waktu kita kenyang, mulut kita mula popek-popek. Waktu kita nak marah, lagi bertambah. Betul tak? Jadi sebab tu waktu kita ni tengah marah, waktu kita senang, waktu kita apa, yang tu cabaran dia makin tinggi. Sebab tu Nabi SAW bagi jaminan. Benda ni bukan mudah, sebab tu jaminan dia tinggi. Orang panggil apa? Pelaburan yang tinggi,
ataupun keuntungan yang tinggi adalah berdasarkan usaha yang susah. Jadi bila tawaran syurga mari kepada penjagaan lidah, menunjukkan jaga lidah ni bukan senang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, darjatnya sahih, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjamin bagiku, siapa jamin bagi Nabi untuk menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya, untuk jaga apa yang ada di antara dua rahangnya. Itu lafaz hadis, ma baina lahyaihi, bahasa kita lidah kan. Siapa yang jamin untuk menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya, dalam kurungan lidah, dan apa yang ada di antara dua pahanya. Apa dia? Kemaluan. Dia tidak berzina, dia menjaga kehormatannya. Siapa yang jamin untuk jaga apa yang ada di antara dua rahangnya dan dua pahanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku jamin baginya syurga. Aku jamin baginya syurga. Jadi kelebihan menjaga lidah yang ketiga apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin baginya syurga. Yang keempat, termasuk dari akhlak Islam, menjaga lidah termasuk dari akhlak Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah, min husni islamil mar'i, yang ini famous, kita biasa dengar, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, termasuk dari eloknya, indahnya Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak berkaitan dengannya, apa yang tidak penting baginya. Jadi orang Islam yang baik, kalau orang sembang tak ada kepentingan bagi kita, kita tak payah sembang. Tapi kita ulasan memang menarik, seronok mengulas ni. Dengar cerita satu, ulasan dia panjang berjela, seronok. Mesyuarat tingkap orang panggil. Cerita satu modal boleh panjang berjela sampai setengah jam. Kita nak kuliah pun tak jumpa modal. Kalau tak ada kitab, cuba ustaz mai ngajar tak ada kitab, duk blur juga, tak ada punca. Tapi geng mesyuarat tingkap ni tak ada kitab, tak ada rujukan, tak ada apa. Tapi dia punya sembang kalah kuliah masjid. Lama dia lah. Tapi dari hakikatnya sebagai seorang muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari di antara baiknya, indahnya Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak penting atau tidak berkaitan dengannya. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajar kita, kalaupun orang caci maki kita, tak payah layan. Tak payahlah layan. Pasal apa? Tak layan pun tak ada makna juga. Dia kata kat kita pun tak berkudih. Nabi SAW berapa ramai orang caci Nabi, tapi Nabi tak pernah balas cacian mereka. Isteri Abu Lahab kata apa kat Nabi? Macam-macam.
Nabi tak jawab. Allah tolong jawab. Sampai hari kiamat orang caci balik Abu Jahal dan isteri dia. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Apa hadis berkaitan perkara ni? Dalam satu riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Mani' dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang lelaki mencelamu dengan apa yang dia tahu tentang dirimu. Apabila seorang lelaki mencelamu dari apa yang dia tahu tentang kamu, fala tasubbahu bima ta'lamu minhu, jangan kamu cela dia dari apa yang kamu tahu tentang dirinya. Oh, kamu buka pekung aku, macam aku tak tahu pekung kamu. Dia pun balas buka aib. Orang ni cerita aib dia, orang ni cerita dia, balas. Sekarang ni kat mesej, Twitter, Facebook, banyaklah jenis macam ni. Betul tak? Banyaklah jenis macam ni. Orang tu buka aib, tak puas hati, kata ni kata balik tu, tak selesai sampai ke bila. Padahal benda tu memang betul. Hak ni pun ada aib, sebagaimana kawan tu pun memang ada aib. Bukan dia dua orang je, kita pun ada aib. Mujurnya alhamdulillah Allah tak buka aib kita. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seorang lelaki mencela kamu dengan apa yang dia tahu tentang dirimu, jangan kamu cela dia dengan apa yang kamu tahu tentang dirinya. Fayakunu ajru dzalika laka wa wabaluhu alaih. Sehingga kamu dapat pahala dan dia dapat dosa. Jadi kalau dia nak kata, ikut dia nak kata, dia dapatlah apa bahagian dia kata. Kamu jangan kata kat dia sehingga kamu dapat pahala. Bila kita sabar, kita jaga lidah kita. Dia nak kata apa, ikut dia nak kata. Ikut dia nak kata, dia dapat bahagian dia. Tapi bila kita tak kata apa yang kita tahu, maka kita dapat pahala. Sebab tu pagi tadi saya pun sebut cerita tentang sabar dalam dakwah. Tapi sabar ni sebenarnya umum, bukan dakwah saja. Saya dah sebut dah, minggu lepas pun saya ingat saya sebut, kalau saya tak salah lah. Sabar adalah anugerah. Sebab kita tak akan dapat bersabar melainkan ada sebab untuk kita sabar. Boleh tak seorang tu bangun di pagi-pagi, hari ni aku nak sabar? Orang tanya, Pak, sabar atas apa? Tak ada, aku nak duduk lepas solat subuh, baca zikir pagi, habis pada tu duduk, aku nak tambah lagi zikir sabar. Sabar ya, jangan marah, sabar. Boleh tak berlaku amalan sabar dengan kita nak create amalan tersebut? Tak boleh. Sifat sabar ni anugerah. Allah bagi sebab untuk kita sabar, barulah terhasilnya amalan sabar. Tiba-tiba hari tu ditimpa musibah, kehilangan duit, barulah alhamdulillah ala kulli hal, sabar. Pagi-pagi tadi nak keluar, tiba-tiba lah gaduh pula, kena marah kat suami pula marah kat isteri. Sabar. Allah bagi sebab lah tu. Kalau tak marah, macam mana aku nak sabar? Tak nak. Kita tiba-tiba sakit. Dengan kesakitan, baru kita boleh sabar. Kalau tak sakit, nak sabar apa? Jadi sebab itulah kadang-kadang kesabaran ni mesti dilihat sebagai anugerah Allah. Anugerah Allah. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada ribut, dia marah kat kita, caci maki pula tu.
Yang hok caci maki pun bukan orang hok baik sangat. Kita tahu kalau aku nak cakap kat kamu lebih banyak lagi pun aku boleh cakap. Tapi rupa-rupanya Allah nak anugerahkan kita sifat sabar, lalu datang cacian tu kepada kita. Kita luruk dada, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas semua urusan. Lepas tu Nabi kata apa? Kalau orang kata kat kamu, diam saja, diam. Tenang. Bahasa saya lah, tenang tu tak ada dalam hadis tadi. Cuma maknanya begitu. Kalau orang kata kepada kamu apa yang dia tahu tentang kamu, jangan kamu pula kata kat dia apa yang kamu tahu tentang dia. Sehingga kamu dapat pahala dan dia dapat dosa. Kalau kita balas, maka kita sama dapat dosa dengan dia. No point. Dia dapat dosa, kita dapat dosa. Lah kali dua-dua tak ada kebaikan. Yang punah syaitan dan nafsu. Tapi kalau kita sabar, tahan lidah kita, ikut dia lah. Kalau dia nak kata, itu urusan dia dengan Allah. Okay? Tapi kalau kita boleh maafkan dia lagi, berganda pahala kita. Yang tu baru dapat pahala sebab kita tak balas perkataan dia. Kita maafkan pula perkataan dia, berganda pula kebaikan. Dapat pahala sebab tak balas hak dia kata, dapat kebaikan pula sebab kita maafkan kesalahan dia. Orang Islam sama orang Islam ni tak guna nak bala. Tak guna. Sama Islam ni tak guna. Tak sebala lah dengan orang Islam, tak payah. Pasal apa? Kita nak bawa pergi ke mana? Sampai depan Allah, Allah akan suruh maaf juga. Baik maaf sekarang ni. Kalau kita baca cerita akhirat ni, sampai hari akhirat, sepah daripada kita titian sirat, sebelum masuk syurga, semua orang Islam yang nak masuk syurga ni akan ditahan dulu. Sebelum masuk syurga, ditahan di satu tempat kita panggil qantarah. Apa yang berlaku di qantarah tu adalah tuntut balas antara Muslim dengan Muslim yang nak masuk syurga. Dengan orang kafir dah belum tu lagi. Orang kafir, titian sirat pun memang tak lepas. Timbangan amalan pun tak ada. Orang kafir masuk neraka tanpa hisap. Kita biasa dengar masuk syurga tanpa hisap. Orang kafir masuk neraka tanpa hisap. Tak ada mana Allah nak timbang amalan dia. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tak akan tegakkan timbangan untuk mereka. Pasal apa? Sebab dia bukan hamba Allah. Allah tak akan bercakap dengan mereka. Allah tak akan pandang mereka. Allah Ta'ala tak akan layan mereka. Mereka ni dah ignore Allah Ta'ala di dunia, lalu Allah akan ignore mereka di akhirat. Itu layanan Allah kepada mereka. Masuk neraka tanpa hisab. Orang Islam lepas timbangan amalan, kemudian di titian sirat, lepas titian sirat, yang nak masuk syurga kena tahan dulu depan. Tempat tu macam mana? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi di saat itu Allah Ta'ala akan selesaikan urusan Muslim sama Muslim. Kalau ada tak puas hati lagi, selesaikan sekarang. Lalu adalah dalam hadis Nabi SAW tiba-tiba tertawa. Nabi ketawa. Sahabat tanya kenapa tertawa? Dia kata ada dua orang lelaki di hadapan Allah Azza wa Jalla. Seorang itu menuntut dari Allah akan kezaliman yang lelaki tadi buat terhadapnya. Lalu Allah Ta'ala kata kepada dia, bagi kepada kamu pahala kamu. Bagi pada dia pahala kamu. Orang tu kata, ya Allah, aku dah tak ada dah pahala. Si penuntut kata, ya Allah, biarlah dia pikul semua dosa tu. Lalu Allah Ta'ala tunjukkan kepada dia, angkat kepalamu. Dia pun tengok istana dari emas, bertatahkan permata. Sehingga dia tanya Allah, ya Allah, milik Nabi manakah istana itu? Milik Siddiqin manakah istana itu? Allah Ta'ala kata, milik siapa yang boleh membayar harganya. Dia pun tertarik.
Siapa yang mampu bayar harganya? Allah Ta'ala kata kamu. Dia kata aku nak bayar dengan apa? Dengan kemaafanmu terhadap saudara. Dia dengar lagu tu, dia kata, ya Allah, aku maafkan dia. Lalu Allah Ta'ala kata kepada dia, pimpinlah tangan saudaramu. Hak tadi dia memarah ni, pimpinlah tangan saudaramu dan bawalah dia masuk bersamamu ke dalam syurga. Habis itu kita orang Islam nak balas sama-sama Islam mak gapo? Maafkan. Last kali depan Allah maaf. Baik kita masuk syurga tak ada cara. Kalau saya pernah orang bagi tahu, kita kata kita pun ada manusia juga nak marah, tak apalah. Kita selesai akhirat nanti. Dia jawab kat saya, Ustaz, tak payah kata lagu tu. Ustaz kata ke dia cukuplah kita setakat ni je. Dunia setakat ni, akhirat pun malah nak cara dah. Kita setakat ni je. Aku tak nak dah. Benda ni duduk dalam aku. Dunia akhirat aku lepaskan. Kita maafkanlah ni, pahala dia lagi besar daripada maaf akhirat. Pasal lah ni amalan kita memberi maaf. Akhirat tu offer Allah Ta'ala nak masuk syurga dah. Betul, akhirat pun besar dah pahala, dapat kemaafan tu Allah tawar syurga. Tapi kalau dia maaf di dunia, lagi besar pahala dia. Pasal apa? Ini amalan dunia. Nak balas apa dengan orang Islam? Tapi kita ni Allah uji dengan orang Islam lah kita beri balas. Bila tak ada musuh, sama-sama Islam pun kita buat jadi musuh. Ajaib kan? Dia tak baca hadis Nabi. Kalau dia tahu, kita pun tahu, apa kadang-kadang lupa. Dan dia ambil perkataan apa dia? Menjaga lisan antara amalan ataupun antara akhlak Islam. Antara akhlak Islam. Dan jangan balas perkataan orang. Tak payah. Okey. Malah keutamaan dia yang seterusnya. Lisan, lidah adalah raja anggota. Oh, kita kata hati kan. Kita juga boleh kata lidah juga raja anggota. Pasal apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam," apabila berpagi-pagi seorang anak Adam, "fa innal a'dha kullaha tukaffirul lisan." Semua anggota akan kata kepada lidah. Setiap pagi, tangan, kaki, mata semua akan bagi tahu kat lidah, ittaqillaha fina, takutlah kamu kepada Allah dalam urusan kami. Takutlah kamu kepada Allah dalam urusan kami. Semua anggota kata kat lidah, takutlah kamu kepada Allah dalam urusan kami. Fa innama nahnu bika, kami ni ikut kamu. Sekiranya kamu lurus, maka luruslah kami. Sekiranya kamu bengkok, bengkoklah kami. Hadis ni riwayat Al-Imam Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Mana setiap pagi anggota akan bagi tahu kepada lidah, "Hei lidah, takutlah kamu kepada Allah dalam urusan kami, anggota-anggota yang lain. Kami ni ikut kamu. Kalau kamu lurus, luruslah kami. Tapi kalau kamu bengkok, bengkoklah kami." Pepatah Melayu kata apa? Kerana lidah, kerana pulut santan binasa. Kerana mulut badan binasa. Itu hadis Melayu. Ke hadis Nabi tu, hadis Melayu, pepatah. Okay? Riwayat orang tua-tua dulu. Okey.
itu kebaikan, keutamaan dia. Kalau dari sudut keburukan dia, keburukan dia, maka haram bagi lidah ataupun mengumpat atau memperkatakan tentang keburukan orang lain, hukumnya seperti makan daging saudaranya sendiri, sebagaimana surah Al-Hujurat ayat 12. Surah Al-Hujurat ayat 12. Itu semua kita tahu ayatnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah kamu suka untuk makan daging saudaramu yang telah mati? Jadi siapa yang mengumpat orang lain sama seperti makan daging saudaranya yang busuk. Bila sebut busuk, mati tu maknanya busuk, bukan makan daging mentah yang elok dah, bukan daging mentah yang busuk. Dan kehormatan orang Islam, haramnya seperti mana haramnya kita buat jahat di Mekah. Kan? Orang di Mekah, kita rasa kebesaran Mekah tu dah. Tanah haram ni kita kata. Jangan buat tak elok, ni tanah haram. Balik daripada Mekah, jumpa orang ke airport lagi kita dah kata macam-macam. Sesungguhnya kehormatan orang Islam sama di sisi Allah seperti kehormatan tanah haram. Bila Nabi SAW kata dalam khutbah Nabi yang terakhir, khutbah Nabi di Mina, waktu Nabi buat haji, Nabi kata, sesungguhnya darah kamu orang Islam, harta kamu orang Islam, maruah kamu, yakni maruah orang Islam, haram ke atas orang Islam yang lain. Seperti mana haramnya hari ini. Hari ini tu hari apa? Hari 10 Zulhijjah. Hari Nabi melontar di Mina. Seperti haramnya bulan ini. Bulan apa? Bulan Zulhijjah. Kan ada 4 bulan haram dalam Islam. Salah satunya bulan Zulhijjah. Dan seperti haramnya negeri ini. Negeri mana? Tanah haram Mekah. Maruah kita sebagai orang Islam sama nilai dengan Kaabah, dan sama nilai dengan tanah haram. Kalau ikut perkataan Nabi inilah, Nabi kata sesungguhnya hartamu, darahmu, maruahmu haram ke atas orang Islam yang lain, seperti mana haramnya hari ini, bulan ini, dan negeri ini. Dahsyat. Kita kalau jumpa, kalau Mekah tak berani nak kata, tapi kalau dia Malaysia, kita kata, kita lupa. Ni bukan soal negeri, ni soal tempat, ni soal maruah seorang Muslim. Maruah seorang Muslim. Okay? Sebab tu doakanlah yang baik-baik pada orang Islam. Nak marah setara mana pun, kita minta, ya Allah, dia orang Islam, bagilah hidayah kat dia, bagilah petunjuk kat dia. Macam-macam dah benda dah berlaku, tapi doalah kebaikan. Kalau kita kata pun memanglah kebenaran, tapi tak menguntungkan kita. Tambah-tambah di zaman akhir zaman ni, Allahu Akbar, WhatsApp, Facebook, Twitter, orang boleh kata macam-macam tanpa perlu berdepan dengan tuan dia. WhatsApp macam-macam, tuan tak ada, tak apa, sedap. Twitter, tweet macam-macam. Jadi sesungguhnya maruah orang Muslim ni sangat besar. Baik. Sebab tu dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, Nabi SAW beritahu, sesungguhnya ataupun setiap Muslim atas Muslim yang lain haram darahnya, maruahnya, hartanya.
Semua ni haram ke atas muslim yang lain. Kita ingat haram ni harta je, darah je, nak bunuh tak boleh, nak rompak harta dia tak boleh. Kita perlu marah, perompak kita kata, macam-macam kita gelar. Maruah dia yang kita rompak, kita tak rasa. Akhirat besok nanti takut-takut hak dia rompak tu mungkin ada lah, wallahu alam lah. Itu dia tanggung jawab dengan Allah. Hak maruah dia yang dirompak, dia tutup balik dengan semua orang kata dengan dia ni, nak jawab macam mana? Banyak tu. Boleh jadi dia beruntung dengan sebab orang duk kata kat dia. Bila ditimbang dengan kejahatan dia, takut-takut hak ni lagi banyak, wallahu alam. Sebab tu kita dengan orang Islam doakan kebaikan. Selama dia Muslim, hati kita ni kita kena jaga, sebab dia adalah saudara kita seagama. Kita dengan orang Islam, adik-beradik kita, apa kita kata? Buruk-buruk orang pun adik aku, kan? Buruk-buruk dia, kalau mak ni kata ke anak, mu katalah apa pun, aku tahulah. Seorang ibu waktu anak dia dihukum bersalah di mahkamah disebabkan jenayah yang dia lakukan, dia tetap akan peluk anak dia. Pasal apa? Jahat-jahatmu pun anak aku. Adik-beradik pun lagu tu juga. Sebagaimana sayangnya kita dengan pertalian darah, maka lebih patut kita sayang kepada muslim yang lain disebabkan pertalian agama. Jadi orang Islam sama Islam berdoalah. Kita pun tiap hari berdoa, Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa saudara-mara kami yang telah mendahului kami dengan Islam, dan janganlah jadikan dalam hati kami ni ada rasa benci kepada orang Islam. Setiap kali kita semayang asyhadu an la ilaha illallah ataupun at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, bagi penghormatan kepada Allah. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, bagi salam dan selawat pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita kata apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, sejahtera ke atas kami dan juga sekalian hamba-hamba Allah yang salih. Kita ni dalam salat mendoakan semua orang Islam. Lepas sembahyang doa lagi, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, kedua ibu bapa kami, rahmatilah mereka sebagaimana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil, dan ampunkanlah juga doa seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Sayangnya kita kepada orang Islam, tapi bila duduk pada perkataan lidah, kita lupa semua persaudaraan Islam kita. Pasal apa? Seronoknya kata kat orang. Seronok tu sebab syaitan yang menggambarkan keseronokan tu. Kalau kita tahu, Allahu Akbar. Ada satu cerita. Seorang sahabat nama dia Ma'iz Al-Aslami. Pernah dengar nama Ma'iz? Bukan Mu'iz, Ma'iz. Ma'iz. Mu'iz biasa dengar kan? Ma'iz tak ada orang mana. Ma'iz tak ada. Ma'iz ni seorang sahabat. Cuma Allah uji dia, dia telah melakukan satu kesalahan zina, sehingga akhirnya dia direjam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Tapi dia dihukum dengan zina dan direjam sampai
mati. Dia minta untuk disucikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang dalam sebahagian riwayat Abu Daud dan juga An-Nasa'i, dalam satu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan beberapa sahabat sehingga mereka lalu di perkuburannya Ma'iz. Ataupun sewaktu Ma'iz sedang direjam, ada seorang lelaki kata kepada sahabatnya, dia kata, hadza rujima rajmal kalb. Lelaki ni dia direjam seperti anjing. Mana orang rejam dia seperti orang rejam anjing. Mana dia hina Ma'iz yang direjam sampai mati. Nabi SAW pun berjalan lagi dengan sahabat-sahabat lain. Sampailah bertemu dengan satu bangkai busuk. Nabi tanya, mana dua orang tadi? Dua orang tadi ambil pergi makan bangkai tu. Bangkai binatang yang busuk tu. Nabi kata, kamu pergi makan. Dia kata, ya Rasulullah, nak pergi makan bangkai. Dia rasa jijik perbuatan nak pergi makan bangkai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asabtuma min akhikuma antanu min hadhih. Apa yang kamu kata tentang saudara kamu tadi lebih busuk daripada bangkai ni. Dahsyat. Padahal Ma'iz tu sahabat. Memang dia ada salah, dia berzina, tapi dia bertaubat kepada Allah. Bila sahabat ni kata, bukan kata banyak pun, kata dia, Ma'iz direjam seperti rejaman anjing. Ma'iz kena rejam macam anjing, bahasa kita. Dia direjam macam anjing. Tu perkataan dia. Nabi kata, apa yang kamu kata tadi lebih busuk daripada bangkai ni. Allahu Akbar. Baik. Sebab itu kita mesti mencontohi beberapa sahabat dalam urusan menjaga lidah. Menjaga lidah. Dan kita mesti membantu saudara kita yang bukan sekadar jaga, kalau kita boleh bantu dia, kita bagi tahu perkara baik kepada dia. Jangan cala, aku tahu, aku kenal dia, dia orang baik. Kita bantu pula saudara kita yang dicela, yang tu lagi baik. Dan dia termasuk dari membantu seorang Muslim ke atas Muslim yang lain. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membantu saudaranya secara ghaib. Secara ghaib ni macam mana? Ada orang caci sahabat kita. Sahabat kita tu tak ada, dia duduk kat lain, tapi kita dengar orang caci dia depan kita. Lalu kita bantu dia. Jangan kata gitu, sahabat aku kenal dia macam mana. Memang betul dia ada salah, tapi jangan kata kat dia macam dia, sebab dia saudara kita. Contoh, dia kata macam tu. Nabi kata, nasarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan bantu dia dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Dan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami dengan 7 perkara
dan melarang kami dari 7 perkara. Lalu dia sebut yang diperintahkan oleh Nabi, 1, ziarah orang sakit. Kedua, ikut jenazah. Ketiga, doakan orang bersin. Doakan orang bersin ni apa dia? Kita kata apa? Yarhamukallah kalau lelaki. Kalau perempuan, yarhamukillah. Ka dengan ki tu beza. Okey? Sama jazakallah dengan jazakillah. Saya banyak juga dapat mesej khabar-khabar jazakillah ustaz. Jazakillah ustaz dia kata. Dia kata nak macam mana dia biasa. Nasib baik keluar juga perkataan ustaz tu, kalau jazakillah sis, oh nanya. Apa khabar sis? Main mesej kadang-kadang. Bro, sama lah ni kan. Ni jazakillah ustaz. Saya kata jazakillah tak apalah. Jazakillah pun tak apalah. Dia copy paste, cut paste lah. Dia paste je. Tak apalah, maksud dia sampai. Jadi yarhamukallah dengan yarhamukillah. Berapa dah? 3. Yang keempat, menjawab salam. Yang kelima, menolong orang yang dizalimi. Menolong orang yang dizalimi. Yang keenam, memenuhi jemputan. Memenuhi jemputan. Ada jemputan tak? Kalau ada, kena pergi. Kalau lupa, minta maaf lah. Okay. Kemudian ibrarul maqsim atau memenuhi sumpah. Memenuhi, melaksanakan sumpah. Kalau dia ada sumpah apa-apa, okay, laksanakan sumpahnya. Okay. Itu kebaikan membela orang yang dicela. Maksudnya bukan sekadar kita tak jawab orang yang cela kita, malah kalau ada orang Islam yang dicela, kita bela dia, itu termasuk dari hak seorang Muslim. Banyak benda berkaitan dengan lidah ni. Kita ambil contoh macam mana seorang itu membantu atau membela seorang Muslim yang lain. Pernah dengar cerita fitnah Aisyah? Kita panggil hadis ifk. Ifk ni maknanya fitnah. Kisah fitnah. Fitnah Aisyah radhiyallahu anha. Okey? Boleh rujuk surah An-Nur, bermula ayat berapa? 10. Ayat 10. Dan 10 ayat selepas itu. Ceritanya ma'ruf. Ceritanya ialah Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, yang difitnah dengan fitnah zina. Dalam satu perjalanan musafir, Nabi bawa Aisyah radhiyallahu anha setelah diundi, dan Aisyah duduk dalam tandu yang diletak di atas unta. Dalam satu persinggahan, Aisyah keluar daripada tandu tu, pergi ke satu tempat tunaikan hajat dia, dan waktu dia pulang, dia tengok kalung dia tertanggal. Sahabat ingat dia dah masuk dalam tandu dia. Rupa-rupanya Aisyah keluar sekali lagi untuk pergi cari kalung dia. Waktu dia keluar sekali lagi, orang yang nak bawa unta dia ni tak perasan. Dan Aisyah pada masa tu tubuh dia masih lagi kecil dan ringan, sehingga orang tak perasan dia tak ada dalam tandu. Kemudian rombongan tu berjalan, tinggal Aisyah seorang-seorang. Bila Aisyah datang balik, tengok rombongan dah tak ada, dia cari-cari tak jumpa, dia pun stay tempat yang dia duduk tadi. Dia harap nanti ada orang tersedar dia tak ada, dia akan datang balik jemput dia. Sedang dia tunggu sampai tertidur, seorang sahabat yang tertinggal juga di belakang, tertinggal juga di belakang, sampai.
Dia tengok-tengok Aisyah radhiyallahu anha. Safwan bin Mu'attal As-Sulami nama dia. Tertinggal. Kemudian dijumpai seorang sahabat nama Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami. Safwan ni bila kenal Aisyah, masa tu Aisyah buka muka dia, bila tengok Safwan dia cepat-cepat tutup, tapi Safwan kenal. Sebab masa dulu sebelum ayat hijab turun, dia pernah tengok Aisyah. Dia pun kata Aisyah, dia pun turunkan unta dia. Aisyah naik atas unta, dia tak cakap apa pun, dia tarik je unta tu, bawa balik ke Madinah. Orang munafik tahu cerita ni, maka mereka pun tuduh Aisyah berzina. Aisyah tak sedar. Aisyah balik daripada kejadian tu, dia pula demam, duduk rumah tak keluar. Orang munafik lagilah, tuan badan tak ada, dia orang lagi sedap, dia cerita sehingga tersebar fitnah kepada Aisyah radhiyallahu anha di Madinah bahawa dia telah berzina. Jadi perangai ni sampai hari ni pun ada, tuan-tuan. Orang Syiah masih lagi anggap ibu kita Aisyah radhiyallahu anha itu, mereka kata dia penzina. Padahal Syiah ni memang jahat. Padahal Allah Ta'ala dah sucikan Aisyah dalam Al-Quran. Sehingga Aisyah kata apa? Sehujung akhirnya turun surah An-Nur 10 ayat cerita tentang Aisyah, dan Allah sucikan Aisyah. Aisyah kata, aku yakin Allah Ta'ala akan sucikan aku dari tuduhan tersebut, bersihkan aku daripada tuduhan tersebut. Cuma yang aku tak sangka, Allah turunkan kisah penyucian itu melalui ayat Al-Quran. Boleh je Allah bagi tahu kat Nabi, Rasulullah, Aisyah tu sebenarnya tidak berzina. Boleh je. Tapi tak. Dia advance lagi turun dengan ayat Al-Quran. Baik. Apa kaitan dengan cerita jaga lisan kita ni? Ada satu kisah, waktu duduk tengah-tengah spark, cerita tu tengah spark, tersebar sampai kepada rumah-rumah sahabat-sahabat Nabi ni, sampailah kepada rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai rumah Abu Ayyub Al-Ansari, di mana Abu Ayyub Al-Ansari sampai ke rumah, dia tanya Ummu Ayyub. Abu Ayyub ni lelaki, isteri dia Ummu Ayyub. Ummu Ayyub. Abu Ayyub dia tanya Ummu Ayyub. Dia kata, ada dengar tak cerita orang bercerita tentang Aisyah? Abu Ayyub dia balik rumah, dia tanya isteri dia, ada dengar tak cerita yang orang cerita tentang Aisyah? Dia kata ada. Tapi cepat-cepat dia kata, tak betul. Akun apa tu? Wa dzalika al-kadhib. Qala na'am. Ummu Ayyub tanya Abu Ayyub. Okey. Ummu Ayyub tanya Abu Ayyub. Dia kata ada dengar tak? Okay. Ni satu lagi dia. Dia cerita ni dia spark di kalangan perempuan. Jadi cerita ke rumah-rumah, Abu Ayyub balik rumah, Ummu Ayyub tanya, abang, bahasa tu kaya sikit lah, ada dengar tak cerita pasal Aisyah? Abu Ayyub pun jawab terus, dia kata, ada, tapi tak betul. Abu Ayyub kata tak betul. Masa tu tak turun lagi ayat Quran. Masa tu tak turun lagi, Nabi pun tak kata apa lagi. Quran belum turun, Nabi tak kata apa. Sehingga Aisyah sendiri, waktu dia tanya Nabi, Nabi kata, tunggulah, Allah akan bersihkan kamu. Sehingga Nabi, Aisyah sendiri minta dengan Nabi, lepas Nabi kata macam tu, minta balik rumah Abu Bakar dan juga ibu dia. Dia sedih. Nabi tak kata apa pun.
masa tu. Nabi nak kata macam mana? Wahyu belum turun. Abu Ayyub masa tengah spark tu, orang tanya Abu Ayyub, bini dia tanya, abang ada dengar ada cerita Aisyah? Abu Ayyub kata, dengar. Sedang masa tu Quran belum turun lagi, dia dah kata dah, tak betul. Abu Ayyub, memang abang dengar, tapi tak betul. Tak betul macam mana? Akunti fa'ilatun zalika ya Umma Ayyub. Dia tanya balik isteri dia, Ummu Ayyub, kalau kamu buat tak macam tu? Orang kamu dengar cerita Aisyah kan? Kalau cerita tu jadi pada kamu sanggup buat macam tu? Dia kata, la wallahi ma kuntu li af'alu. Demi Allah, aku tak akan buat macam tu. Ummu Ayyub kata, demi Allah aku tak akan buat macam tu. Maknanya kalau bahasa kita, kalau kamu sanggup zina. Ummu Ayyub kata, wah, mana ada, demi Allah aku tak sanggup. Kalau bahasa kita lah. Tapi dalam riwayat ni dia tak sebut zina, dia sebut akunti fa'ilatun zalika. Kalau kamu sanggup tak buat macam tu? Ummu Ayyub kata, wah, demi Allah aku tak sanggup macam tu. Lalu Abu Ayyub kata, masa tu belum turun ayat Quran. Dia kata, demi Allah, Aisyah lebih baik daripada kamu. Kalau kamu tak sanggup buat macam tu, Aisyah lagi mulia daripada kamu. Takkan dia sanggup? Sangka baiknya Abu Ayyub kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tu lagi baik daripada Ummu Ayyub, lagi baik daripada isteri kita kat rumah, daripada baik pada semua kita, lagi baik daripada diri kita sendiri. Tiba-tiba nak sangka buruk kat dia, dia lagi baik daripada kita. Sehingga turun ayat Quran puji Abu Ayyub Al-Ansari. Turun ayat Quran, satu menyucikan Aisyah, kemudian cerita pula kebaikan Abu Ayyub Al-Ansari. Okey, surah An-Nur ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Kalaulah ketika mana kamu dengar berita tu, kamu bersangka baik dengan orang Islam, orang mukmin dan mukminat, dan mereka berkata ini adalah fitnah yang nyata. Sangka baik. Ini Allah puji. Sebab tu kita dalam bab menjaga lidah dan orang kata ke saudara kita, nombor satu sekali sebelum kita dengar dia, sebelum kita letak dalam minda kita benda hak dia kata, kita kena filter dia dulu. Dengan apa? Filter sangka baik sesama Muslim. Dia ada duduk di telinga kita ni. Sebelum masuk dalam otak di takul tu, di telinga kita ni ada filter. Filter apa? Filter sangka baik kepada orang Islam. Sama juga dekat mata kita ni. Bila kita baca sesuatu, biarlah baca tu, sebelum kita hadam maklumat tu, dia ditapis, ada filter. Itu sangka baik kepada sesama Muslim. Sehingga kita nak terima kebenaran atau keburukan satu masalah, kita akan sangka baik, kata dia ni orang Islam. Andai betul sebagaimana yang dia kata, pun filter tu masih valid, kita kata mungkin dia tak sengaja kot, mungkin dia terlupa kot, dan macam-macam alasan kita boleh bagi kerana kita menjaga maruah seorang Muslim. Okay. Sebagaimana Abu Ayyub kata kepada isteri dia. Pada masa tu belum turun ayat Quran, tapi sangka baiknya Abu Ayyub sehingga Abu Ayyub kata, Aisyah tu lebih baik daripada kamu. Takkan sanggup. Kalau kamu tak sanggup, takkan dia sanggup. Dia tu lebih baik daripada kamu. Ajaib. Okey. Ni sifat menjaga lidah. Lepas daripada tu diam, tak kata apa. Kalau kita layan juga, dengar cerita habis dulu, apa yang awak dengar?
Layan dulu cerita. Saya pun dengar macam tu juga. Boleh jadi betul ke? Boleh jadi tak? Ulah dulu. Dia ni tak kata, tak payah cakap banyak. Dia tu lebih baik daripada kamu. Benda tu tak betul. Diam. Macam tu ya kita. Okey. Yang seterusnya. Okey. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan potong percakapan orang yang suka kata. Nabi cepat-cepat. Kalau orang kata Nabi cepat-cepat potong percakapan. Atau Nabi cepat-cepat halang. Aisyah ataupun Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, itu kisah dia dibela. Ada satu kisah pula, dia ni ada perasaan tak puas hati dengan isteri Nabi yang lain, sehingga dia kata kepada Safiyah binti Huyai, dia sebut sebagai pendek. Dia sebut sebagai pendek. Dia kata macam tu ya. Dia sebut satu perkataan yang merujuk kepada qisar. Pendeknya Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai. Tak usah kata perkataan lain, juga perkataan tu je. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur Aisyah, walaupun Aisyah tu orang yang paling Nabi sayang. Aisyah kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Kamu telah berkata dengan satu perkataan, kalau dicampur dengan air di lautan, nescaya berubah air laut. Satu perkataan, Nabi kata, kalau campur di laut, berubah air laut. Padahal dia kata apa? Sebut satu ya, pendek. Kita banyak lagi daripada tu, macam-macam. Habis, tak cukup satu ketah kajang, ambil satu lagi ketah kajang. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur Aisyah radhiyallahu anha. Ini adalah pengajaran yang sangat besar dalam urusan menjaga lidah. Okey? Dalam urusan menjaga lidah. Dan Aisyah radhiyallahu anha, dia bagi tahu pula kepada kita kisah ni. Sebab dia sendiri mendapat faedah daripada teguran tersebut, dan dia nak sampaikan kepada wanita-wanita muslimah dan juga lelaki-lelaki muslim akan nasihat Nabi kepada dia. Dia bagi tahu, Nabi pernah kata kat aku, waktu tu aku pernah sebut kepada Safiyah. Dia kata, kamu telah kata satu perkataan, kalau dicampur dengan air laut, nescaya berubah air laut. Tuan-tuan pernah dengar eksperimen kan, kalau kita letak perkataan baik kat botol, kemudian kat pokok, satu pokok kita puji, kemudian satu pokok kita cela, mati pokok kena cela tu. Kan? Eksperimen. Yang tu eksperimen skala kecil kan. Baru eksperimen pokok tu je. Hak Nabi bagi tahu ni bukan eksperimen. Yang Nabi bagi tahu ni wahyu. Dan wahyu sifat dia lagi accurate daripada eksperimen. Ni bukan lagi clinically proven. Ni adalah wahyu proven. Betul tak? Lagi dahsyat. Nabi kata, perkataan kamu tu, kalau eksperimen, tak 7 hari, kata caci maki apa semua sekali, lepas 7 hari tengok, pokok tu tak sihat. Pernah tengok tak orang eksperimen tu? Pernah dengar? Tak pernah dengar? Ada orang eksperimen perkataan. Macam anak-anak kita, dia kata kalau kita selalu cakap benda baik, anak-anak kita akan jadi
jiwa dia pun baik, apa, marah sekali-sekala tak apa, tapi lepas tu kena pujuk. Apa kita marah, cakap elok-elok. Tapi kalau tiap-tiap hari kita duk kata, kamu ni bodoh lah, caci maki dia, tak betul lah, begini, dia akan down moyok dan dia akan jadi mental lah maknanya. Dan dia ambil eksperimen, dia kata tak usah ambil orang, kita ambil pokok. Satu perkataan dia kata kat pokok, dia letak tiap-tiap hari. Hak ni pokok ni dia puji, hak ni pokok ni dia maki. Maki kat pokok. Lepas satu tempoh, dia tengok pokok tu, dua pokok ni ada beza. Yang puji sihat, yang kena maki sakit. Tu baru pokok. Tu eksperimen dia. Ni Nabi bagi tahu. Nabi SAW kata apa? Perkataan kamu tu kalau dicampur dengan air laut, gubah air laut. Ada satu perkataan. La ilaha illallah. Semoga Allah menjaga lisan kita. Saya sendiri pun kadang-kadang lah, semoga Allah jagalah lidah kita ni. Jaga daripada perkataan yang tidak elok kepada sesama Muslim, apatah lagi keluarga kita sendiri. Baik. Dan begitulah juga, okay, kisah Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh. Di mana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu peristiwa fitnah Aisyah tu juga, Nabi pernah tanya Zainab binti Jahsh. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya Zainab binti Jahsh tentang urusanku. Urusan siapa? Urusan Aisyah. Waktu Aisyah kena fitnah, Nabi pernah tanya Zainab. Nabi kata, "Ya Zainab, madza alimti aw ra'aiti?" Wahai Zainab, apa pandangan kamu? Apa kamu rasa? Apa yang kamu tahu dan apa pandangan kamu? Nabi tanya Zainab binti Jahsh. Qalat, Zainab pun jawab, "Ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari." Dia kata, "Ya Rasulullah, aku jaga pendengaranku dan penglihatanku. Aku jaga. Aku tak nak ulas, aku tak nak kata. Aku nak jaga lidahku, pandanganku dan pendengaranku." Tapi dia juga kata, "Ma'alimtu illa khaira." Dia kata, aku tak kenal melainkan Aisyah ni orang baik. Tengok. Nabi tanya dia kata, aku tak tahu apa. Tapi yang aku tahu, Aisyah orang baik. Ini cerita besar, ni bukan cerita main-main. Kita bolehlah kata gitu sebab kita dah tahu ending cerita dia. Yang Nabi tanya, yang Abu Ayyub kena tanya, waktu tu belum tahu lagi ending story dia. Dan apa yang berlaku tengah padang pasir, tak ada orang yang tahu melainkan Allah Ta'ala. Masa tu memanglah tengah cerita, tambah pula orang munafik mengapi-apikan cerita. Jadi rumus tu cepat tersebar, dan bila ramai orang cakap, sehingga yang tak betul pun jadi betul. Tapi benteng yang mempertahankan para sahabat yang benar pada saat itu berbeza. Stand mereka dengan orang munafik adalah apa? Sangka baik kepada orang Islam. Kata Zainab, aku malah cakap apa? Yang aku tahu, Aisyah tu orang baik. Settle. Kalaulah kita boleh lagu tu juga, bahagia. Okey? Sehingga Aisyah lepas daripada tu dia ingat benar Zainab, dia puji Zainab.
pasal cerita ni dia sangat puji Zainab binti Jahsh. Dia kenal. Baik. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu beberapa kisah yang utama. Tapi sebenarnya kisah menjaga lidah ni terlalu banyak dan terlalu agung untuk kita jadikan dia sebagai panduan dan pedoman dalam hidup kita. Sebab tu jangan pernah rasa berkudis disebabkan orang kata kat kita. Kalau benda tu bukan sebagaimana yang dia kata, alhamdulillah. Dan kalau benar sebagaimana yang dikata, kita muhasabah. Boleh jadi aku ni ada salah silap juga, istighfar je lah. Dan bagi orang yang nak kata, ikut dia lah nak kata. Kita pun ucap yang baik-baik saja. Tak luak kebaikan kita kalau kita kalau orang buruk sangka pada kita. Tak luak. Allah lebih tahu, Allah lebih tahu. Sebab tu dalam kehidupan kita ni yang penting neraca Allah, pandangan Allah. Manusia kata apa, ikut dia nak kata. Tak kudi pun kita. Cuma kalau kita betul sebagaimana kata, kita pula, ya ke aku macam tu. Kalau betul, kita nak berubah, kita nak baiki kekurangan kita, kita nak bertaubat kepada Allah. Pasal apa? Sebab kita nak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Ingatlah perkataan kita ni walaupun senang diucapkan, modalnya tak ada. Apa modal perkataan kita? Allah kata modal air liu. Sorry, air liu pun tak habis. Boleh telan balik air liu tu. Tak kering mulut kita nak cakap. Tak ada modal. Modal kita sebut je. Mudahnya. Tapi dia punya keuntungan atau rugi sangat besar. Untung dia syurga, rugi dia neraka. Modal zero. Ini perniagaan paling untung. Sebab tu sebelum ni kita cerita bab zikir. Antara amalan paling mudah adalah zikir. Jadi kalau kita tak nak sibukkan dengan perkataan-perkataan yang melalaikan dan tak baik, maka sibukkanlah lisan dengan zikir. Bila kita sibuk dengan zikir, secara automatik tak ada masa nak buat benda lain. Tapi kalau tak sibuk dengan zikir, masa itulah kita mula nak cakap dengan tu, cakap dengan orang ni. Betul tak? Tapi nak buat tu, teorinya mudah. Tapi nak buat, tidak ada yang boleh melainkan dengan taufik dan bantuan dari Allah. Sebab tu Nabi ajar kita setiap kali solat, Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku ala zikrika, dalam berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan dalam memperelokkan ibadat kepadamu. Minta dengan Allah, ya Allah, jagalah lisanku. Minta, ya Allah, berilah kekuatan kepadaku, perelokkanlah perkataanku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Boleh? InsyaAllah. Setakat itulah kita boleh sebut pada pagi ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik, yang lemah, yang kurang, yang salah dari kekurangan saya. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk mohon maaf lah dengan sahabat-sahabat, dengan orang-orang datang kuliah yang mengikut saya di FB live ataupun dengan mana-mana page, ataupun dengan saudara mara, keluarga saya yang mendengar, ayah ibu. Andai kata ada tersalah dan silap, mohonlah dimaafkan. Kadang-kadang perkataan kita boleh jadi kita maksudkan perkataan tu dengan maksud lain, tapi orang faham dengan maksud yang lain, sehingga dia terguris hati dan perasaan, kita pun tak tahu. Ada kadang-kadang orang terasa dengan kita pada apa yang kita tak maksudkan, apatah lagi pada apa yang kita sengajakan, yang tu lagi patutlah untuk kita minta maaf. Jadi saya minta maaf dengan semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.